Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tajuk hari ni, jeng jeng jeng. Seronok tak tengok gambar ni? Okey, sekarang kita di fasa PKP. InsyaAllah kalau habis PKP, kalau bumi ni dah pulih, Malaysia dah pulih, insyaAllah kita boleh pergi ke tempat-tempat ni. Okey, kenapa Ustazah bagi gambar kapal terbang, gambar Mekah? Okey, ni sebab berkaitan dengan tajuk kita hari ni, iaitu tajuk solat jamak dan qasar. Okey, untuk pengetahuan awak semua, solat jamak dan qasar ni hanya dilakukan apabila kita sedang bermusafir. Musafir maksudnya adalah orang yang dalam perjalanan. Sebab itulah ada gambar kapal terbang. Orang yang dalam perjalanan melebihi 2 marhalah ataupun melebihi 89 kilometer. Kalau kita tengok, okey, gambar pertama gambar kapal terbang. Dia nak pergi jalan-jalan naik kapal terbang. Okey, gambar kedua ni adalah gambar Mekah untuk orang menunaikan haji dan umrah. Okey, seterusnya yang ni, ni adalah gambar dekat Sabah, iaitu gambar Kundasang. Okey, yang keempat yang banyak lampu-lampu cantik-cantik ni, ini dekat Sarawak, dekat Kuching, Sarawak. Okey. Ustazah memang pilih tempat yang jauh-jauh daripada kita supaya Ustazah nak tunjuk yang kalau kita bermusafir melebihi 2 marhalah, melebihi 89 km, maksudnya memang jauh lah. Okey, kalau jauh baru boleh bermusafir, baru boleh solat jamak dan qasar. Okey, dan gambar yang terakhir ni, gambar masjid yang cantik ni adalah dekat Terengganu, iaitu Masjid Kristal. Okey, jom kita tengok. Okey, pengertian solat jamak dan qasar. Sebenarnya solat jamak dan qasar tu adalah pecahan kepada dua bahagian. Yang pertama solat jamak, yang kedua adalah solat qasar. Okey, solat jamak, ingat dia adalah menghimpunkan. Okey, solat jamak menghimpunkan. Jadi Ustazah buat tanda tambah kat sini. Sebab dia menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu sahaja. Contoh, kita nak solat Zuhur dan Asar dalam satu waktu saja, sama ada nak buat dalam waktu Zuhur ataupun buat dalam waktu Asar. Ataupun kita nak buat solat Maghrib dengan Isyak, kita sekalikan, kita gabungkan dia dan kita solat dalam waktu Maghrib ataupun solat dalam waktu Isyak sahaja. Okey, manakala kalau solat qasar pula, maksud dia adalah memendekkan. Apa yang pendek ni Ustazah? Okey, memendekkan, tengok gambar pun Ustazah buat simbol tolak. Memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, sekarang kita tengok pula bahagian solat jamak. Okey, bahagian solat jamak ada dua. Yang pertama adalah jamak taqdim, yang kedua adalah jamak takhir. Taqdim untuk awak senang ingat adalah mendahulukan ataupun awal. Itu adalah jamak taqdim. Okey, manakala takhir pula, ingat perkataan takhir dia hampir dengan perkataan akhir. Jadi dia mengakhirkan. Okey, untuk keterangan lanjut dia adalah jamak taqdim menunaikan solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Okey, maksudnya jamak taqdim ni kita tunaikan waktu solat tu dalam waktu solat yang pertama. Contohnya waktu Zuhur ataupun waktu Maghrib. Manakala jamak takhir menunaikan solat pada waktu yang terakhir, iaitu pada waktu Asar ataupun pada waktu Isyak. Ustazah, memang ini je ke pasangan dia, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak? Ya, betul. Itu je, dua je pasangan solat jamak ni. Zuhur pasangan dia Asar, Maghrib pasangan dia Isyak. Boleh tak nak campur dengan solat lain? Tak boleh. Subuh lagilah tak ada pasangan langsung. Subuh nak campur dengan Zuhur? Tak boleh. Asar nak campur dengan Maghrib? Tak boleh. Ingat, dua pasangan ni mesti sama. Zuhur, Asar, Maghrib dan juga Isyak. Okey, seterusnya, ini adalah syarat-syarat jamak taqdim dan juga syarat-syarat jamak takhir serta syarat-syarat solat qasar. Untuk syarat jamak takdim tadi ingat adalah awal. Takdim adalah awal. Okey, syarat dia yang pertama, solat ditunaikan mengikut tertib waktu solat. Maksud tertib tu adalah kita buat solat Zuhur dulu baru solat Asar. Itu adalah tertib waktu.
Yang kedua, mestilah berniat untuk menunaikan jamak takdim dalam takbiratul ihram yang pertama. Takbiratul ihram solat yang pertama. Manakala yang ketiga adalah solat yang dilakukan hendaklah berturut-turut. Maksudnya, habis je awak buat solat zuhur, awak kena terus bangun dan buat solat asar. Tak boleh awak nak pergi berjalan, minum air dulu, lepas tu baru patah balik, nak buat solat, ataupun pergi basuh baju dulu, lepas tu macam-macam barulah buat solat asar. Tak boleh, okey? Mesti dia terus je buat solat yang kedua. Okey, untuk syarat jamak takhir pula, yang pertama, mestilah berniat menjamakkan solat pertama kepada solat yang kedua. Contoh, awak dalam perjalanan dari Negeri Sembilan nak pergi Kelantan. Okey, dalam perjalanan tu dah masuk solat zuhur dan awak rasa awak akan sampai pada waktu asar ataupun waktu maghrib nanti. Jadi, kalau awak nak buat jamak takhir, iaitu awak nak buat solat tu pada waktu asar, awak waktu solat zuhur tu awak dah kena niat siap-siap dah. Okey? Tu yang pertama. Yang kedua, solat kedua masih dalam keadaan musafir. Maksudnya kalau waktu awak sampai ke Kelantan tu mesti dah masuk waktu solat yang kedua, iaitu waktu asar ataupun isyak. Kalau masih lagi waktu zuhur ataupun maghrib, tak boleh lah. Okey, jadi dia mestilah sampai pada waktu solat yang kedua. Dan memang awak kena selesaikan solat dulu baru awak boleh sampai ke tempat yang dituju. Okey, manakala kalau syarat solat qasar pula, qasar maksudnya apa tadi? Qasar maksudnya pendek. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. 3 rakaat jadi 2 rakaat boleh tak Ustazah? Tak boleh. Okey. Okey, syarat solat qasar adalah pertama, perjalanan yang baik. Kalau nak buat maksiat tak boleh. Yang kedua, perjalanan lebih 2 marhala, iaitu 89 km. Kalau setakat dari Negeri Sembilan dari Port Dickson pergi Seremban, jangan harap ya, tak boleh sebab kurang 2 marhala. Yang ketiga, mestilah tidak mengikut imam yang solat sempurna. Kalau kita tengok jemaah solat zuhur biasa, tiba-tiba kita nak ikut untuk solat qasar sekali, tak boleh sebab kita buat solat pendek, sedangkan dia solat 4 rakaat yang cukup. Jadi tak boleh. Okay, dan yang terakhir, hanya solat 4 rakaat saja yang boleh diqasarkan, iaitu solat zuhur, asar dan juga isyak. Maghrib dengan subuh tak boleh diqasarkan, tak boleh dipendekkan sebab dah pendek dah. Okey, seterusnya. Ini adalah perkara yang membolehkan solat jamak dan qasar. Pertama, musafir yang sejauh 2 marhala. Sekejap Okey, pertama, musafir yang perjalanan yang sejauh 2 marhala. Kedua, perjalanan mesti bertujuan baik. Yang ketiga, orang yang nak buat solat jamak dan qasar ini dia mesti tahu syarat-syarat solat jamak dan qasar. Keempat, mestilah kekal dalam tempoh musafir sehingga selesai solat kedua. Dan yang terakhir, tidak mengikut imam yang solat sempurna bagi makmum yang berniat qasar. Okey, seterusnya adalah ini perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Macam mana niat solat jamak dan qasar kita tu boleh terbatal? Yang pertama, apabila kita dah sampai ke tempat asal sebelum selesai solat kedua. Jadi terbatal lah niat jamak dan qasar kita. Sebab tu kena rancang elok-elok. Yang kedua, apabila kita berniat menetap di suatu tempat tanpa sebarang urusan melebihi tempoh 4 hari. Okey, kenapa tak boleh lebih tempoh 4 hari? Sebab kalau dah lebih tempoh 4 hari ni dah dikira apa? Bermukim. Dah macam menetap dah pula dekat situ kan. Jadi tak boleh. Terbatal lah niat jamak dan qasar tersebut. Okey, ini pula lafaznya solat jamak dan qasar untuk jamak takdim. Okey, jamak takdim iaitu yang awal. Okey, jamak takdim yang mana solat asar dimasukkan ke dalam solat zuhur dan solat isyak dimasukkan ke dalam solat fardu maghrib. Senang je lafaznya dia. Okey, yang pertama caranya adalah kita nak buat solat zuhur dulu. Mesti ikut tertib. Sebab kalau ikut waktu solat, zuhur sampai dulu baru asar kan.
Jadi mesti kita lafaz niat solat zuhur dulu. Usalli fardhaz zuhri. Okey, tolong tambah perkataan majmu'an ilaihi. Okey, ingat kalau jamak takdim nampak tak ada huruf ha warna hijau ni. Okey, ini adalah lafaznya untuk jamak takdim. Majmu'an ilaihi, dihimpunkan kepadanya asar. Okey, dihimpunkan kepadanya solat asar. Qasron maksudnya pendek. Sebab kita nak buat solat ni 2 rakaat saja kan. Jadi kena sebut qasron kerana qasron lillahi ta'ala. Qasar kerana Allah Ta'ala. Okay, lepas tu kita pun solat lah macam biasa tapi 2 rakaat sebab kita dah qasarkan. Okay, kemudian selepas salam kita terus bangun untuk tunaikan solat asar. Usalli fardal asri qasran, memendekkan lillahi ta'ala. Saja aku solat fardu asar qasar kerana Allah Ta'ala. Dah tak ada dah lagi majmu'an ilaihi ni sebab kita dah sebut yang pertama tadi, kita dah masukkan asar ke dalam waktu zuhur. Sama juga macam maghrib, bezanya maghrib kita kena sebut usalli fardal maghribi salasa rakaatin. Kita kena sebut salasa rakaatin ni sebab solat maghrib tak boleh qasar, tak boleh dipendekkan. Okey? Dan majmu'an ilaihi ni pun sama, ilaihi kena ada ha sebab dia jamak takdim. Ilaihil isya'u lillahi ta'ala. Dah tak ada dah qasar kat sini. Sebab apa tak ada qasar? Sebab ni solat maghrib. Okey, maka kita pun solatlah maghrib 3 rakaat macam biasa. Selepas salam, kita terus bangun untuk tunaikan solat isyak. Okey, dalam kita tunaikan solat isyak ni barulah ada lafaz qasrun, baru ada lafaz qasar. Sebab solat isyak kan 4 rakaat, jadi kita boleh pendekkan jadi 2 rakaat. Okey, ni untuk jamak takdim. Kalau jamak takhir, kalau jamak takhir pula adalah jamak takhir akhir. Ingat, jamak takhir akhir. Kan sama ni. Maksudnya kita melewatkan, bukan kita melewatkan, kita solat di waktu yang kedua, waktu yang terakhir, iaitu kalau zuhur dan asar, kita solat dalam waktu asar, ataupun solat maghrib ni dimasukkan ke dalam fardu isyak. Okey, jadi ustazah nak buat solat mana dulu? Zuhur dulu ke asar dulu ni ustazah untuk jamak takhir? Okey, boleh buat ikut turutan. Sebab zuhur sampai dulu, jadi kita buatlah solat zuhur dulu. Cuma beza dia adalah kat sini dah tak ada ilaihi dah. Dia cuma usalli fardhaz zuhri majmu'an ila. Sini dah tak ada ilaihi sebab kita tak menghimpunkan ke dalam zuhur, dihimpunkan kepadanya, tak ada. Kita zuhur yang dihimpunkan kepada asar, jadi buang ki. Okey, tetap ada qasran sebab kita nak pendekkan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Okey, jadi habis je solat zuhur yang 2 rakaat ni, yang qasar ni, terus bangun untuk solat asar qasran juga. Itu untuk solat fardu zuhur dan asar. Manakala untuk solat fardu maghrib dan isyak adalah, untuk solat fardu maghrib dan isyak sama macam tadi, tetap ada salasa rakaatin, yang bezanya adalah tak ada ilaihi. Okey, itu saja. Seterusnya adalah hikmah solat jamak dan qasar. Okey, hikmah solat jamak dan qasar yang pertama, hikmah solat jamak dan qasar yang pertama menunjukkan agama Islam itu mudah. Walaupun sedang musafir, tetap Allah bagi keringanan ataupun rukhsah. Ingat, rukhsah adalah keringanan untuk orang yang bermusafir supaya dia dapat buat solat jamak dan qasar. Yang kedua hikmah dia adalah solat tetap wajib ditunaikan walaupun dalam keadaan bermusafir. Yang ketiga, untuk mengingatkan orang Islam untuk sentiasa bersyukur. Dan yang terakhir adalah memudahkan orang Islam bersolat dalam apa jua keadaan. Okey, jadi itulah dia untuk tajuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.